Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma Zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Puan Sri dan seluruh muslimin muslimat yang sentiasa bersama dengan kami Daurah Al-Mufiq pada setiap hari Jumaat malam selepas maghribnya. InsyaAllah pada malam ini kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambung perbincangan, kupasan, perbahasan daripada Mushaf Mufiq. Bersama saya pada malam ini ialah warga tetap kita, iaitu saudara Muhaimin. Ya, saya Ustaz. Ya Muhaimin, malam ni kita nak bincang masa apa pula? Malam ini kita macam minggu lepas, sambungan daripada minggu lepas. Malam ini kita nak bincang lagi. Saya nak Ustaz kupas lagi mengenai tafsir ringkas yang ada di dalam Al-Quran Mufiq ni. Ya, alhamdulillah. Itu satu perbahasan ni perbahasan yang menarik ya. Yes. Dan ini juga menjadi satu perkara yang sebenarnya bila kita nak bincang tentang tafsir ni ialah satu perbahasan yang penting yang dibahaskan oleh para ulama. Jadi para ulama yang mentafsirkan Al-Quran ni sebenarnya banyak dan masing-masing ada kelebihan. Macam kita cerita minggu lepas, cerita tentang apa? Yang pertama menterjemahkan tafsir Al-Baydawi ke dalam bahasa Melayu kan, dia dianggap terjemahan juga. Yang pertama itu iaitu Syekh Abdul Rauf As-Sinkili kan. Yes. Kan. Dia seorang ulama Aceh dan keistimewaannya Allah tunjuk barakah karamah dia ketika selepas dia meninggal. Tahu apa berlaku? Selepas wafat. Selepas dia meninggal. Kan tsunami berlaku tahun berapa? 2004 kan? Tsunami Aceh. 2004 kan? Jadi makam dia tu berada di tepi pantai. Jadi memang kawasan tu kawasan ditimpa tsunami lah. Siapa yang duduk di pantai tu, segala rumah-rumah semua habislah dibawa oleh arus yang kuat. Tapi masya-Allah, Allah bila tsunami tu datang, makam dia tu dialihkan, maksudnya Allah alihkan air tu tak kena pada makam dia. Subhanallah. Jadi walaupun kita tengok tempat dah jadi padang jarak, padang terbuka, jadi tempat tu masih lagi selamat. Batu nisan pun tak terombak, tak terusik, tak terkena ombak. Jadi ini kelebihan dia sebab dia Ahlul Quran. Dia Ahlul Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan, dalam satu hadis disebut innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwamun wa wada'a bil akhirin. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sesuatu kaum itu dengan sebab kitab ini. Maknanya apabila kaum itu beramal dengan Al-Quran, beramal dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan naikkan darjatnya. Betul. Dan Allah berikan kemuliaan. Kita harap moga-moga kita juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapat jugalah kemuliaan tu. Itu barakah Ahlul Quran. Jadi bila kita nak membicarakan tentang tafsir ni, dalam banyak perspektif para ulama, ada satu riwayat yang disebut dalam setengah-setengah kitab. Antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Abdul Razak As-San'ani dia sebut satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Kan? Oleh kerana kita dah ikut SOP insya-Allah. Kita buka SOP. Nak buka. Okey. Tak selesa kan? Betul. Jadi Ibnu Abbas ni seorang sahabat Nabi SAW yang disebut Hibru hadhil ummah. Hibr ni maksudnya ulama, dia ataupun Hibr ni maksudnya dakwat, maksudnya ulama di kalangan ummah ni yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil.
Ya Allah, berilah dia kefahaman dalam agama dan berilah kefahaman dalam mentakwilkan, maksudnya dia mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Ibn Abbas ni seorang ulama yang seorang sahabat dan juga ulama, dan rujukan para sahabat kalau nak tahu tentang tafsiran Quran, tanya Ibn Abbas. Jadi itu waktu Nabi Muhammad ada lagi lah. Waktu Nabi Muhammad ada, dia memang waktu tu dia tengah belajar dengan Nabi SAW. Kemudian bila Rasulullah wafat, selepas kewafatan pun Nabi jadi dialah akan dialah jadi rujukan kepada para sahabat. Hebat tu. Kalau dia nak tahu tentang mana-mana tafsir. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsir Quran ala arba'ati wujuh. Tafsir Quran ni dia ada 4 bentuk. Ini dilihat pada konteks Al-Quran itu sendiri, Quran itu sendiri, dan juga makna yang terkandung dalam Quran. Dia ada 4 bentuk ataupun 4 wajah disebut. 4 jenis lah kita kata. Yang pertama, tafsirun ya'lamuhul ulama. Tafsir itu yang hanya diketahui oleh ulama. Maksudnya ulama oleh kerana mereka ada authority. Dari segi kemampuan, skill, kemahiran bahasa dan sebagainya. Jadi bila mereka baca Al-Quran, mereka akan tahulah tafsirnya. Kemudian yang kedua, tafsirun ta'riful Arab. Tafsir yang hanya diketahui oleh orang Arab. Kadang-kadang sebab Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi yang mengetahui perkataan itu adalah orang Arab. Tapi tak semua orang Arab, cuma pakar-pakar. Jadi setengah-setengah ulama, termasuk juga para sahabat, bila nak tahu perkataan ini, mereka akan rujuk kepada orang-orang Arab yang memang pakar dalam bahasa Arab lah. Sebab bahasa Arab ni satu bahasa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dulu sampai sekarang ni. Maknanya bahasa yang betul-betul standard, bahasa yang betul-betul lama. Yang kedua, tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalati. Maknanya tafsir yang seorang pun tak dikira dia sebagai uzur kalau dia tak tahu. Maksudnya tidak ada alasan bagi seseorang itu untuk kata tak tahu. Untuk kata tak tahu. Sebab apa? Terutamanya dalam masalah apa? Dalam masalah hukum hakam. Dalam masalah hukum hakam ni, maknanya bila Al-Quran tu sebut dalam masalah hukum hakam tu, maknanya kita orang Islam ni kena tahu hukum. Jadi kalau kita tak tahu hukum, apatah lagi yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang 5 dan juga rukun-rukun iman, maka dianggap kita itu tidak dianggap uzur, bahkan kita berdosa. Sebab itu dalam agama pun kita ada ilmu fardhu ain, fardhu kifayah. Fardhu ain makna semua orang kena belajar. Fardhu kifayah tu satu kelompok saja dah cukup memadai. Dia macam tak ada alasan lah untuk tak faham tafsir tu kan. Tak faham tafsir. Kemudian bentuk yang keempatnya yang ada dalam Quran tu, iaitu disebut Ibn Abbas, dia kata tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Contohnya kita kata apa? Contohnya dalam huruf muqatta'ah. Dalam Quran ni dia ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, ha mim ain sin qaf wal ma yasin, sebagainya itu disebut huruf muqatta'ah. Maknanya tak tahu. Kita tak tahu apa makna dia. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pastilah ada maksudnya, takkan saja-saja Allah letak situ kan. Itu dalam konteks makna Al-Quran. Kemudian ada juga ulama mengklasifikasikan tafsir tu, dia ada tafsir mahmud, maksudnya tafsir yang dipuji,
dan juga ada tafsir mazmum, tafsir yang dipuji. Sebab kata mereka tafsir tu dia ada dalam konteks ini, dia ada tafsir disebut tafsir birriwayah. Tafsir dengan berpandukan dengan riwayat. Maksud riwayat ni ataupun dikenali juga tafsir bil maksur. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan kata-kata para sahabat dan juga tabi'in. Itu disebut tafsir bil maksur. Dan tafsir yang kedua tafsir bid dirayah, iaitu tafsir menggunakan ijtihad ataupun menggunakan akal. Ini ada perbahasan. Jadi dalam kita punya Musahaf Mufiq ni, kita mengambil pendekatan setiap terjemahan, walaupun terjemahan sebenarnya bukan terjemahan, dia adalah tafsir ringkas. Dia menukarkan bahasa Arab kepada bahasa Melayu lah. Ya, tapi ada huraian. Kita ambil satu contoh lah. Kita ambil satu contoh pada malam ni, kita ambil satu contoh. Muka surat berapa tu Ustaz? Kita ambil muka surat 5. Muka surat 5, okey. Muka surat 5. Kita tengok cerita apa? Cerita tentang nyamuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kita ambil kat situ aja. Ni contoh, kita nak ambil contoh apa yang kita ambil kesimpulan daripada tafsir. Kita tengok sini. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk. Seperti tu bila sebut dalam kurungan tu, dia sebenarnya dalam teks ayat Quran tak ada. Dalam teks ayat Quran tak ada. Tapi kita dalam kurungan tu itu menunjukkan kepada tafsir ringkas yang kita ambil. Sehingga suatu yang lebih kecil daripadanya. Okey. Perkataan yang contohnya di sini ialah fama fauqaha. Fama fauqaha. Kalau dalam bahasa Arab biasa, fauq maksudnya tinggi. Betul. Atas. Kan? Maksudnya atas. Jadi kita dalam terjemahan ataupun dalam tafsir kita ni, tafsir ringkas kita tengok beza di sini, bahkan apa sahaja yang lebih besar daripadanya kan dalam ni kan. Tetapi bila kita tengok dekat tafsir di hujung tepi sebelah kanan tu, sebelah kanan tu kita tengok hingga suatu yang lebih kecil daripadanya. Macam ada kontradik. Lain pula kan. Kat sini fama fawqaha, dekat sini fama lebih kecil. Lebih kecil daripada. Kenapa ni? Jadi ada setengah-setengah orang mempertikaikan kenapa ada perbezaan terjemahan lafziah dengan terjemahan orang kata tafsir ringkas lah, kita kata yang sebelah kanan tu kan. Betul. Kenapa? Salah ke? Salah ke? Ini tersilap ke? Sebenarnya bukan tersilap, tapi sebenarnya itu adalah kita ambil daripada, contohnya bila kita rujuk kepada kitab Tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi ditafsirkan fama fauqaha di sini. Salah satu daripada pandangan ulama tabi'in, qala Abu Ubaidah ay fama dunaha, iaitu apa yang lebih kecil daripadanya. Apa yang lebih kecil, maksudnya lebih kecil di sini kita biasa nampak nyamuk kan. Nyamuk maksud apa yang lebih kecil daripada nyamuk? Apa yang lebih kecil daripada nyamuk? Mungkin virus mungkin bakteria ke, betul? Kan lebih kecil kan. Maknanya Allah tak malu, maknanya itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak buat perumahan tak kisah. Nyamuk ke ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk tu. Dia ada kontradik kat sini dari segi bahasa kan. Tapi yang ini kita rujuk kepada tafsir ulama. Pandangan ulama. Betul. Mana betul? Tafsir ulama mungkin tafsir ulama pun betul lah daripada tafsir kita kan, sebab dia ilmu dia lebih lagi daripada kita kan. Okey. Selama mana kita bersandarkan tafsir kita kepada satu Al-Quran, yang kedua hadis, yang kedua pandangan para sahabat dan juga tabi'in, maka itu dikira tafsir mahmud, tafsir yang diterima. Dia macam tafsir biriwayat tadi kan? Tafsir biriwayat. Itu maknanya tafsir yang diterima. Tafsir yang diterima. Maknanya boleh juga kalau orang nak menerima pandangan apa yang lebih besar.
tak ada masalah. Dan juga apa yang lebih kecil, sebab itu juga ada dalam pandangan ulama tafsir. Dan juga dalam penemuan terbaru pun bila sebut fama fauq itu maksudnya di atas nyamuk itu sendiri. Di atas nyamuk itu sebenarnya dalam kajian sains didapati bahawa nyamuk itu bila dia hisap darah, dia ada macam bakteria halus di atas dia atas punya nyamuk. orang panggil belalai nyamuk itu. Jadi bakteria ni dia makan darah-darah yang berbaki dekat situ. Dekat dia punya boncong dia tu lah. Itu penemuan sains yang terbaru. Jadi maknanya Al-Quran tu dia mukjizat. Mukjizat maknanya betul lah, apa yang lebih besar di atasnya. Ya. Dekat situ. Atas, maknanya di atas yang lebih besar di atas nyamuk tu macam-macam serangga lah, kumbang, lebah kan lebih besar daripada nyamuk kan. Lebih kecil tu Lebih kecil tu bakteria tu lah. Bakteria dan sebagainya. Dan juga di atas nyamuk tu, kalau fauq itu maknanya di atas nyamuk tu. Di atas nyamuk tu sendiri. Jadi maknanya tafsiran ini adalah penerangan. Bila sebut tafsir itu maksudnya idah, menerangkan. Maknanya dia ada keterangan. Bila menerangkan sesuatu tu dia akan melihat kepada banyak perkara. Sesuatu dilihat pada Quran sendiri, kedua dilihat daripada hadis, dan dilihat daripada pandangan ahli tafsir yang di kalangan tabi'in, para sahabat dan tabi'in, termasuklah yang paling utamanya ialah Ibn Abbas radhiyallahu anhu kan. Dia merujuk pada tu maknanya dari segi tafsiran Al-Quran, bila merujuk kepada Quran, hadis semua itu diterima. Walaupun kita nak buat ni kenapa ni? Kenapa? Tapi sebab dirujuk daripada Ibn Abbas ataupun sumber yang sahih, itu betul lah. Ini satu contoh. Rasanya malam ni cukup satu Cukup contoh. Satu dulu, betul. InsyaAllah pada Masa tak sempat nak tafsir yang ditolak tu pun tak sempat lagi. Okey. Okey, saya rasa cukup sekat ni. Okey, baik Ustaz. Okey, untuk kita sambung lagi pada minggu depan. Dan kepada siapa yang belum subscribe lagi, kita punya Quran Live channel boleh subscribe. Dan kalau yang dah subscribe tu, habis je video ni, anda boleh tengok juga video-video lain. Banyak lagi video yang bermanfaat yang akan kita keluarkan nanti Ustaz di bawah Quran Live channel. Jadi boleh share, subscribe dan beritahulah kawan-kawan anda semua untuk subscribe kita punya channel. Okey, itu saja Ustaz. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput minum Ustaz.